Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar RBT tahun 5, Asas Reka Bentuk Pengatur Caraan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 40. Cuba lihat di paparan skrin sekarang, gambar apa yang ada? Ini adalah gambar murid-murid pelajar sekolah memasuki pertandingan robotik. Adakah kamu pernah menghadiri permainan seperti ini? Pertandingan ini adalah dihasilkan dengan menggunakan pengatur caraan. Okey, sekarang jom kita belajar lebih mendalam lagi apa itu asas pengatur caraan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid akan dapat menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. Yang kedua, murid dapat menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Kita lihat pula kriteria kejayaan pada kali ini ialah murid berjaya menerangkan struktur kawalan pilihan dan ulangan. Ustazah ulang, murid berjaya menerangkan struktur kawalan pilihan dan ulangan. Untuk yang permulaan ni, kamu boleh lihat buku teks muka surat 40. Tajuknya ialah struktur kawalan dalam pengatur caraan, iaitu ada dua. Kita tengok ya. Okey. Struktur kawalan dalam pengatur caraan ni ada dua. Yang pertama, struktur kawalan ulangan dan struktur kawalan pilihan. Ustazah ulang balik. Struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Yang pertama, pilihan tunggal. Yang kedua, dui pilihan. Dan yang ketiga, pelbagai pilihan. Pilihan tunggal ni maksudnya dia ada satu pilihan sahaja. Dia tak ada pilihan yang lain. Dui pilihan pula bermaksud ada 2 pilihan. Dan pelbagai pilihan bermaksud ada banyak pilihan. Okey. Di dalam struktur kawalan ulangan, sebenarnya ada banyak lagi. Tapi untuk darjah 5 ni, awak cuma perlu belajar jenis selagi. Atau dalam bahasa Inggeris dia, while. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Ustazah ulang. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, pilihan yang terdapat di mesin layan diri ketika kita membeli air minuman. Mesin ini membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Okey, seperti yang saya sebut mula-mula tadi, struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Yang pertama, pilihan tunggal, betul. Yang kedua, dui pilihan. Yang ketiga, pelbagai pilihan. Okey, kalau pilihan tunggal ni macam mana? Pilihan tunggal ni satu pilihan je lah. Dia tak ada pilihan yang lain. Tunggal ni maksud dia satu. Manakala dui pilihan ialah perlu memilih 2 pilihan. Dan yang ketiga, pelbagai pilihan maksudnya ada banyak pilihan. Contoh kalau kita beli dekat mesin layan diri tu, kita ada banyak pelbagai pilihan. Struktur kawalan ulangan mempunyai
satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi atau dalam bahasa Inggeris dia while. Hanya itu sahaja, selagi sahaja yang kita akan belajar dalam struktur kawalan ulangan. Cuba kamu lihat di skrin sekarang, struktur kawalan ulangan jenis selagi. Ada terdapat contoh traffic light. Kenapa traffic light termasuk dalam kategori struktur kawalan ulangan jenis selagi? Kenapa? Jom kita tengok. Kenapa traffic light termasuk di dalam struktur kawalan ulangan jenis selagi? Okey, kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamat. Lampu isyarat dia akan bertukar-tukar kan? Itu merupakan struktur kawalan ulangan. Okay, seterusnya kita lihat pula ambulans. Apa jenis struktur kawalan ulangan, apa bentuk yang terdapat pada ambulans itu menyebabkan ia dikatakan sebagai struktur kawalan ulangan jenis selagi. Okay, mari kita tengok. Kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulans bernyala secara berturutan dan berulang. Terdapat lampu kecemasan yang akan sentiasa berulang-ulang kan secara berurutan. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Kalau dekat van ambulans pula, sebab ada lampu dan juga siren yang akan berulang-ulang berbunyi mengikut masa yang tertentu. Sebab itu ia termasuk dalam kategori struktur kawalan ulangan jenis selagi. Selagi tidak ditutup, tak habis, maka dia akan berbunyi bunyi siren dan lampu itu akan menyala. Habis dah belajar. Faham tak? Kalau tak faham, tonton video semula sehingga faham. Atau boleh tanya cikgu kamu. Dan boleh baca buku teks. Okey, itu saja buat setakat ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Ustazah sayang kamu semua. Bye-bye.